Salam sejahtera bersama saya Nevrin Maji dalam 15 minit MMTV edisi 2 Oktober 2024. Kita ke berita utama. Mahkamah Persekutuan Putrajaya hari ini menolak permohonan semakan hukuman mati yang dikemukakan oleh 7 pengganas yang menceroboh Kampung Tanduar Lahad Datu Sabah pada tahun 2013. 7 pengganas itu ialah Datuk Amir Bahar Husin Kiram, 60 tahun, anak saudara Jamul Kiram yang mengakui dirinya Sultan Sulu, Atik Husin Abu Bakar, 52 tahun, Basat H. Manuel, 49 tahun, Virgilio Neymar Patulada, 59 tahun, Al-Wazir Osman, 68 tahun, Tani Lahad Dahi, 70 tahun dan Julham Rashid, 75 tahun. Panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Man yang bersidang bersama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan sebelah suara mengekalkan hukuman mati yang dijatuhi Mahkamah Rayuan sebelum ini. Pada 8 Jun 2017, Mahkamah Rayuan memindah hukuman penjara sepanjang hayat yang dijatuhi Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu kepada hukuman mati selepas membenarkan rayuan pihak pendakwa yang memohon agar hukuman lebih berat dikenakan. Pada 15 Januari 2018, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati tersebut. Pada Februari 2013, negara digemparkan dengan pengganas Sulu yang menceroboh perairan Sabah secara berperingkat di Felda Sahabat Lahad Datu dan menyebabkan 10 wira negara gugur manakala 68 pengganas Sulu ditumpaskan. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan membunuh seorang pereka dalaman yang maut ditikam 20 kali di sebuah unit Bangsapuri di Bandar Seri Damansara bulan lalu. Lim Wah Siong, 50 tahun, mengangguk tanda faham namun tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate Syaril Anwar Ahmad Mustafa. Mengikut pertuduhan, Wah Siong didakwa membunuh Muhammad Syarkawi Abu Bakar, 36 tahun, 14 September lalu. Muhammad Syarkawi dilaporkan meninggal dunia selepas ditikam 20 kali, antaranya di bahagian rusuk 5 kali, kepala 6 kali dan pergelangan tangan 9 kali. Justru pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 8 November depan bagi sebutan kes bagi laporan kimia dan bedah siasat. Kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan, PBT dan agensi yang bertanggungjawab kini melakukan pemantauan teliti berhubung aktiviti maksiat di Terengganu. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata aktiviti pemantauan dan serbuan di lokasi dikenal pasti juga diadakan dengan berhati-hati bagi mengelak berlakunya sebarang sabotaj daripada pihak tidak bertanggungjawab. Menjelaskan penguasaan undang-undang ini adalah tanggungjawab semua, tambah beliau, ketika ini pihaknya juga sedang memantau perkara ini dengan teliti. Mengulas lanjut, Ahmad Samsuri berkata aduan juga boleh dikemukakan kepada ahli majlis PBT atau mana-mana pihak berkuasa. Dahulu media melaporkan Jabatan Imigresen Malaysia menahan 17 wanita warga Thailand dipercayai pendatang asing tanpa izin parti kerana tidak memiliki dokumen perjalanan dan permit kerja yang sah. Mereka yang berumur lingkungan 19 hingga 33 tahun ditahan ketika asyik melayan pelanggan dengan berpakaian seksi di sebuah pusat hiburan haram. Bank Negara Malaysia BNM mengeluarkan duit shilling peringatan bersempena dengan pertabalan Sultan Ibrahim yang di Pertuan Agong ke-17 pada 20 Julai lalu. Menerusi satu kenyataan, Bank Pusat itu berkata duit shilling peringatan ini dikeluarkan dalam 3 denominasi iaitu duit shilling peringatan emas, proof, perak sterling, proof dan emas Nordic Bullion Uncirculated BU. Katanya duit shilling peringatan emas diperbuat daripada emas dengan ketulinan 999.9 dan berat setiap keping ialah 8 gram dengan nilai muka duit shilling ini ialah RM100 dan akan dijual pada harga RM3,250 sekeping serta ditempas sejumlah 300 keping. BNM berkata duit shilling peringatan ini juga dijual sebagai set 2 dalam satu yang mengandungi sekeping duit shilling perak sterling, proof dan sekeping duit shilling emas Nordic proof dengan harga jualan setiap set ialah RM330. Bagi memberikan peluang yang saksama, setiap individu hanya boleh membeli satu set 2 dalam satu keping duit shilling emas proof, satu keping duit shilling perak sterling proof dan tidak lebih daripada 5 keping duit shilling emas Nordic BU.
Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang pemandu e-hailing maut selepas kereta dipandu terbabas kerana mengalami serangan jantung. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.45 pagi itu, mangsa Azmira Othman, 49 tahun, sedang memandu di Lebu Alur Gajah Melaka Tengah, Jasin. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit berkata, ketika kejadian, mangsa yang memandu kereta jenis Prodo Alza hilang kawalan lalu terbabas ke batu pembagi jalan di lorong sebelah kanan. Tambahnya, setan awal di lokasi kejadian mendapati kemalangan berlaku di Jalan 3 Lorong 1 Hala manakala keadaan cuaca baik serta permukaan jalan kering. Sementara itu, mayat mangsa telah dibawa ke unit forensik Hospital Melaka bagi proses bedah siasat. Kumpulan rock popular Wings bakal mengadakan konsert jelajah ke-49 penjara terpilih tahun hadapan. Menurut vokalis Wings, Dato' Awi, projek itu dilaksanakan demi berbakti kepada masyarakat di samping meraihkan sambutan 40 tahun kumpulan itu dalam industri seni negara. Dalam hal itu, pihaknya sudah pun mengadakan siri mesyuarat bersama Jabatan Penjara Malaysia JPM dan kini dalam proses mendapatkan penaja bagi menjayakan projek tersebut. Memilih Penjara Kajang sebagai lokasi pertama, Awi atau Ahmad Azhar Othman, 55 tahun, tidak menolak sekiranya diberi peluang berjumpa teman pemuzik di sana seperti Yasin Sulaiman. Seperti itu, pada 22 Ogos lalu, komposer dan penyanyi Yasin Sulaiman didapati bersalah atas 3 pertuduhan dadah. Berita dunia, sebuah video yang tular di laman sosial mendapat perhatian ramai apabila memaparkan detik cemas seorang lelaki hampir mati di belit ular gegasi anaconda di sebatang sungai di Brazil baru-baru ini. Dalam rakaman itu, lelaki berkenan dilihat sedaya upaya cuba melepaskan diri daripada belitan yang kuat sehingga dia terpaksa menggigit badan reptilia tersebut. Lebih mengerikan apabila pergelutan itu berlaku ketika dia berada dalam sungai dengan air di paras dada. Dalam usaha menyelamatkan diri, lelaki tersebut menggigit ular itu berhampiran kepalanya manakala seorang rakannya pula menarik ekor reptilia berkenaan. Selepas beberapa minit, haiwan ganas itu akhirnya menyerah kalah dan melepaskan belitan tersebut. Namun tidak diketahui sama ada mangsa mengalami kecederaan dalam kejadian itu. Seorang lelaki yang memakan tumbuhan dikenali sebagai cendawan ajaib terpaksa dikejarkan ke hospital selepas memotong zakarnya sendiri. Difahamkan cendawan yang mempunyai kesan sampingan itu turut mendorong dia menyimpan organ tersebut di dalam sebuah balang dipenuhi salji selepas mengeratnya menggunakan kapak. Sementara itu, ketika ditemui di luar rumah oleh seorang penjalan kaki, lelaki itu dikatakan berada dalam keadaan terhuyung-hayang sebelum dihantar ke hospital terdekat. Menurut doktor yang merawat lelaki berkenaan, beberapa bahagian organ yang rosak terpaksa dibuang, namun doktor berjaya menyambung semula zakarnya walaupun saiznya tidak sama seperti asal. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Segmen Halal Niaga minggu ini bermula dengan hanya impian seorang anak Chowkit yang ingin membuka kedai makannya sendiri. Kini Muhammad Zaini boleh berbangga dengan pencapaiannya selepas kedai makan Brothers Corner telah memasuki tahun ke-16-nya. Brothers Corner yang terletak di dalam Medan Selera, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kuala Lumpur menyajikan pelbagai menu yang pastinya membuatkan pelanggan berulang kali datang untuk menjamu selera. Kita ada bihun sup utara. Bihun sup utara ni dia bihun dia kuning dan dia cili dan merah dan ada keistimewaan dia orang panggil apa tu? Lobak asin. Itu utara dan nasi ayam madu. Nasi ayam madu tu memang asal punya menu sekarang. Saya ada keli belado, keli pedas, ayam belado yang pedas. Bukan hanya menawarkan pelbagai hidangan, malah Brothers Corner turut menjanjikan harga yang cukup murah. Ikan keli, ikan keli ni saya ada 2 ekor ikan keli, ulam 2 jenis, sambal belacan dan sup nasi. Saya bagi dengan harga RM10 saja. Maknanya susahlah nak dapat sekarang ni ikan keli yang saiz agak besar, sederhana macam itulah, dengan harga 2 ekor RM10. Jadi mana rasa nak makan ikan keli belado, sebab apa yang kita sediakan sini, apabila customer order baru kita goreng. Jadi kita dapat makanan tu fresh, panas. Syarikat teknologi global Oracle merancang untuk melabur RM27.1 bilion untuk membuka kemudahan rantau awan awam di Malaysia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi perkhidmatan kecerdasan buatan AI dan awan di negara ini. Menurut kenyataan, kemudahan awan akan datang itu membolehkan pelanggan dan rakan kongsi Oracle di Malaysia memanfaatkan infrastruktur dan perkhidmatan AI serta memindahkan beban kerja kritikal misi ke infrastruktur awan Oracle OCI. Katanya rantau awan awam yang dirancang akan membantu organisasi di Malaysia memodernkan aplikasi mereka, memindahkan semua jenis beban kerja ke awan dan berinovasi dengan data, analitik dan AI. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya amat mengalu-alukan pelaburan Oracle di Malaysia yang mewakili satu lagi pengembangan sejak 36 tahun mereka di Malaysia. Jelasnya pelaburan ini akan memperkasakan entiti Malaysia, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan AI dan teknologi awan yang inovatif dan termaju untuk meningkatkan daya saing global mereka. Berita sukan, pasukan Selangor FC dijangka berada dalam keadaan terbaik ketika ini menjelang aksi kedua kumpulan H Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 menentang Cebu FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MPPJ esok. Selepas kadar mencatat keputusan seri 1-1 ketika bertemu Muang Thong United, bulan lalu skuad The Red Giant menggalas misi memburu kemenangan pertama di pentas tertinggi Asia dengan membenam pasukan dari Filipina itu. Penyerang Selangor Ronnie Fernandez percaya dia dan rakan pasukan perlu memberikan segala-galanya dan menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan pasukan dapat mengekalkan rentak kemenangan. Selangor yang juga juara 33 kali Piala Malaysia berada pada prestasi terbaik ketika ini selepas membenam gergasi Pantai Timur Terengganu FC menerusi kemenangan tipis 1-0 pada aksi Liga Super Sabtu lalu. Pengurus Liverpool Arne Slot sudah tidak sabar untuk merasai pengalaman sulung aksi Liga Juara-Juara UCL di Anfield menjelang pertemuan penentang pasukan Serie A Bologna awal pagi esok. Beliau menganggap suasana di rumah baharunya itu hampir sama dengan pasukan terdahulu, Feyenoord, apabila penyokong-penyokong sentiasa memberikan sokongan tanpa henti sepanjang 90 minit permainan. Justru Slot berharap barisan pemainnya dapat menggunakan kesempatan itu untuk terus mengekalkan aksi sempurna dalam saingan UCL musim ini dengan mencatat kemenangan kedua selepas membenam AC Milan bulan lalu. Dalam itu, beliau turut mengakui bahawa pasukan yang diwarisi daripada pengurus terdahulu Jurgen Klopp membuatkan tugasnya lebih mudah dan ia terbukti apabila mereka masih mampu mengekalkan aksi terbaik. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 3 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan Abad Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nebrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.